الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. سقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة. ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا وسدد لساني واهد قلبي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا من ظلمات الفهم وأكرمنا بنور الفهم، تعالينا بمعرفة علمي، وحسن أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah yang memberi kepada kita peluang, dan juga kita dengan taufik dan izin daripada Allah berada pada barakah ini untuk menyambung lagi bacaan daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hakim Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita Hasan pada pas kita berada pada muka surat yang ke kalam al-ahadith as-sahwu minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'ana ulumi alamin. Faslun fil salatu wassalam. Pasal pada disebut yang disebut dalam hadis tersebut berkata lupa Nabi alaihi salatu wassalam. Qadi Iyad qad usuli qabl telah terdahulu fasal yajuz alaihi okey. Sini okey je dengan Anan. Apa yang harus padanya lupa? Hadis sebelum ini, perkara yang boleh harus pada Nabi itu lupa alaihi salam. Wa tani, ada apa perkara yang mustahil Nabi lupa? Wa ahalnahu fil akhbar jumlatan. Wa nahu, kami mengira sebagai, kami membilang mustahil tu lupa Nabi fil pada pengkhabaran, pada penceritaan, pada wahyu, apa yang Nabi bawa, khabar, wahyu umum secara jumlah. Maknanya lupa bab penceritaan, pada bab apa yang Nabi bawa dan itu maksud kami mustahil membilang, mengambil pandangan kali itu mustahil umum. Maknanya tak berlaku Nabi lupa pada wa fil aqwal ad-diniyah, dan pada perkataan berkait dengan agama. Tadi khabar secara umum. Kalau berkait dengan
mustahil perkara yang wa fil af'al ad-diyah terus iaitu berlaku apa dalam dengan agama hikmah wa asyarna ila waqta fi dan datang wa nabsutul qawla fiha huna, dan kami akan panjangkan bicaraannya di sini insya-Allah. Wa naqulu, dan kami berkata minal lidati tentang hadis tentang salatu wassalam hati dengan semacam hadis. Jadi iaitu pertama awaluha hadis dzil mimi ialah hadis Buhainah min al-thintain ithnatain. Hadis Ibnu Buhainah Nabi bangun Nabi turunnya yang ketiga hadis Ibnu Mas'ud Nabi semayang zuhur dia berkait tentang di kurang kait dengan rukun, iaitu asal Pak Nabi semayang dua kait tentang rukun. Sahwu fima lupa berkait dengan ada adanya dengan apa yang jadi atau ini ma yubtilu amduhu yubtalah buat akan yang ketiga iaitu menambah asal yang jadi 5 tambah tu jadi batal tapi kerana lupa. Dan yang meninggal lah Nabi okey. Wa hadhihi al-ahad ini mabni qararna bina berlaku pada kami huraikan wa Allah fihi liyusta Allah Subhanahu tentang dapat diikut terima baru cas malam. Apa tak jelas ke? Okey. Jelas tak Ustaz Mah? Putus-putus sekat suara. Sebab semalam pun macam tu dah. Sekejap saya cabut dan tu balik. Internet setakat ni okey je ni. Masuk balik. Okey, boleh okey tak? Sebab semalam pun macam kuliah semalam rasa macam putus. Okey, jelas dah. Okey sambung balik.
Jadi hak tadi je lah. Boleh suara tak ada je lah. Putus-putus boleh, kalau boleh dengar tak apa sikit. Hadis ini dibina atas berlakunya lupa pada perbuatan yang telah allazi qararnahu fihi, pada berlakunya lupa ini listan, supaya dapat sunnah pensyariatan padanya. Maka bila berlaku lupa, apa yang perlu dibuat? Idzil balaghu bil fi'li, kerana bentuk balag, penyampaian dengan cara perbuatan itu ajla minhu bil qaul, lebih jelas daripada menyampaikan dengan kalau benda itu Nabi beritahu sahaja, itu ialah. Tapi yang lebih jelasnya, kalau apa yang Nabi sampaikan berlaku. Kalau terkadang kalau Nabi kata lupa ni buat gini-gini, jadi mungkin berlaku kesamaran lagi. Kalau lupa macam mana, tindakannya macam mana, cara dia macam mana, sekadar mana, kaifiat dia. Tapi bila berlaku secara perbuatan langsung, itu lebih jelas penyampaiannya. Wa arfa'u lil ihtimal, dan lebih menghilangkan bagi andaian-andaian ihtimal. Wa syartuhu annahu la yuqarru ala sahwi, dan syarat berlaku lupa ini bahawa Nabi tidak mengikrar, tidak bersetuju ataupun tidak tetap di atas lupa tu. Maknanya kalau berlaku lupa, terus berlaku, Nabi akan baiki, Nabi akan perbetulkan balik. Bal yush'ar bihi, bahkan diberitahu tentangnya, liyartafi alitibasu, supaya jadi hilanglah kesamaran. Jadi kalau lupa tu tak akan lupa, sudah, dah akan diberitahu. Sama ada wahyu ataupun para sahabat tanya Nabi, wahai Rasulullah, kamu buat gini ke? Terus Nabi akan baiki balik. Wa tadhhara faidatul hikmah, dan nyatalah faedah hikmah fihi padanya, kama qaddamnahu, sebagaimana telah kami sebut dahulu. Wa innal nisyana, dan sesungguhnya lupa, wasahwa, dan juga lalai itu, fil fi'li, pada perbuatan, fi haqqi alaihi salatu wassalam, ghairu mudaddin lil mu'jizah, itu tidak melawankan, tidak menafikan bagi mu'jizah, wala qadihin fit tasdik, dan tak mencacatkan bagi sifat tasdik Nabi SAW. Okey. Jadi Rasulullah SAW berlaku lupa dalam perbuatan ialah tujuan syariatan. Sebagaimana disebut oleh Asy-Syair, hikmat antaranya lupa Nabi ni bukan kerana lalai. Ya sa'ili an Rasulillahi kaifasaha wasahu min kulli qalbin ghailillahi qad ghaba an kulli syai'in sirruhu fasaha amma siwallahi fatta'zimu lillahi. Ya sa'ili, wahai orang yang bertanya, an Rasulillah, tentang Rasulullah, bagaimana mungkin Nabi ni lupa? Wasahu min kulli qalbin ghafilillahi, padahal lupa itu datangnya daripada hati yang lalai. Maka bagaimana boleh berlaku lalai hati pada diri Nabi SAW? Qad ghaba an kulli syai' sirruhu fasaha, sungguhnya hati Nabi itu telah hilang daripada perkara yang selain Allah. Nabi SAW fana dalam munajatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia hilang, lupa. Ghaba an kulli syai'in sirruhu fasaha amma siwallah, maka dia jadi lupa daripada selain Tuhan, hatta lupa bahawa baginda berada dalam sembahyang sekalipun. Fatta'zimu lillah, maka keagungan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, innama ana basharun mithlukum, sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu. Ansaka tansawna, aku lupa sebagaimana kamu lupa. Fa idza nasitu fadhakkiruni, apabila aku terlupa maka peringatkan aku. Wa qala alaihi salatu wassalam, rahimallahu fulanan, moga Allah Taala memberi rahmat kepada si fulan, laqad adhkarani kadza wa kadza ayatan, dia telah mengingatkan bagian-bagian ayat daripada apa yang aku lupa itu. Kuntu asqattuhunna, yang aku terlupa. Asqattuhun wa yurwa unsituhunna, yang aku terlupa. Wa qala alaihi salam, inni la ansa au unassa li asunna, aku ini lupa atau dilupakan tujuan li asunna, supaya dijadikan sunnah dan
ketakutan bagaimana nak buat bila berlaku lupa. Wa qila hadha lafdhu syakku min rawi. Ada mengatakan ansa atau unasa itu syak daripada rawi. Wa qad ruwiya inni la ansa. Ada riwayat mengatakan inni la ansa. Aku tidak lupa, lakin unassa, tetapi aku dilupakan li asunna, supaya aku dapat membuat syariat dan menjadikan sunnah. Wa dhahaba Ibnu Nafi'in, berpandangan oleh Ibnu Nafi' wa Isa bin Dinar dan Isa bin Dinar annahu laisa bisyak, bahawa perkara itu mana syak daripada rawi tadi, bukan syak pada rawi tu. Wa anna ma'nahu taqsim, tapi maksudnya pembahagian. Ai ansa ana, makna berlaku dua. Ansa ana, lupa aku, au yunsinillahu, atau Allah melupakan aku. Jadi bukan syak daripada rawi lah. Ada ni perkataan Ibnu Nafi' wa Isa bin Dinar. Qala al-Qadhi Abdul Walid Al-Baji, berkata Qadhi Abdul Walid Al-Baji Al-Maliki, dia kata apa? Yahtamilu ma qalahu. Ni boleh ihtimal juga apa yang disebut oleh dua orang tadi. Bahawa itu bukan syak pada rawi, ansa au unassa itu, tapi litaksim. Ayurida, bahawa yang dimaksudkan inni ansa fil yaqadhah, aku ni lupa pada keadaan, dalam keadaan aku jaga tu aku lupa. Wa unassa fin naumi, dan dilupakan pada dalam tidur. Wa unassa fin naumi. Jadi satunya lupa pada dalam keadaan jaga, satunya lupa ketika dalam tidur. Au ansa ala sabili adatil bashar min adh-dhuhuli 'ani syai'i was-sahwi. Ataupun kita takwilkan ansa itu, ansa lupa di atas jalan kebanyakan adat manusia, daripada zuhur, ansyai, lalai daripada sesuatu, wasahwi, dan lupa. Wa unassa, dan unassa pula ma'a iqbali alaihi wa tafarrughi lahu. Aku dilupakan itu dalam keadaan aku menghadap bersungguh-sungguh dan tafarrughi, aku bersungguh buat perkara itu, tapi berlaku juga. Kenapa? Unassa, aku dilupakan daripada pihak Allah. Fa'adhafa ahadan nisyanaini ila nafsi, maka Nabi menyandarkan salah satu daripada lupa itu kepada diri baginda. Idh kana lahu ba'dus sababi fi, kerana berlaku sebab itu daripada diri Nabi. Wa nafal akhara an nafsi, dan Nabi menafikan lupa yang kedua itu daripada dirinya. Dia kata unassa, dilupakan tu, idh huwa fihi kal muttar, kerana ada perkara yang lupa bahagian nombor dua ini. Babi ni seperti muttar, orang yang digagahi, orang yang dikawal. Maknanya dia bukan perkara yang kawalan dia, itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam satu ketika unassa, dilupakan. Dalam ketika kalau ada sebab daripada diri Nabi, ansa. Wa dhahabat ta'ifatu min ashabil ma'ani wal kalami, dan telah berpandangan sekumpulan daripada ulama-ulama ma'ani dan kalam, ulama-ulama bahasa ni, ulama-ulama yang membicarakan makna-makna dan bahasa, alal hadis, di atas hadis ini, zahabat ila, mereka berpandangan ila anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yashu fi shalah wala yansa. Nabi ini yashu, berlaku sahwun, berlaku lupa dalam semayang, wala yansa, tapi dia tidak lalai. Kenapa? Li'anna nisyan zuhulun wa ghaflatun wa afah. Jadi nisyan ini, ni sekarang ni ulama ni melihat dari segi bahasa ni. Ulama ma'ani dan ulama kalam ni lihat pada bahasa, iaitu nisyan itu berlakunya zuhul, lalai, ghaflah, lalai lah kita kata. Afah ni makna penyakit lah. Ini penyakit pelupa dan seumpamanya. Qala wan Nabi sallallahu alaihi wasallam munazzahun anha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maha suci baginda daripada sifat tersebut. Adapun sahwu, wasahwu syughulun. Sahwun ini satu syughulun, satu kesibukan. Jadi tak teringat. Nampak? Itu syughulun, bukan kerana sebab afah, ada penyakit dan seumpamanya. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yashu fi salatihi. Nabi SAW yashu, baginda ini lupa pada sembahyangnya. Wa yushghiluhu an harakatis salah, dan melupakan baginda
daripada gerakan sembahyang ma tu jadi fa'il bagi yushghiluhu. Ma fis salah, apa yang baginda sedang berada dalam sembahyang itu, iaitu munajatnya Nabi dengan Allah Ta'ala, khusyuknya Nabi dengan Allah Ta'ala, menyebabkan Nabi lupa harakat-harakat pergerakan sembahyang. Jadi itu beza sahwun dengan nisyan tadi. Okey. Maka sahwun itu berkait dengan apa? Kerana seorang itu bila hatinya sibuk dengan sesuatu, maka terlupa daripada yang lain. Maka yushghiluhu an harakati salati ma fi salah, apa yang Nabi berada dalam sembahyang, syughlan biha, lupa dengan sebab sembahyang, la ghaflata anha, bukan lalai daripada sembahyang. Kita lupa, kita lalai pada sembahyang kerana ingat benda lain, kerana ingat perkara luar. Nabi kerana terlampau ingat dan juga munajat kepada Allah. Ayat tu kata kaifasaha tu, qad ghaba an kulli syai'in sirruhu fasaha fatta'zimu lillahi wahtajja biqaulihi fi riwayatil ukhra, dan beliau berhujah dengan perkataan lain dalam perkataan Nabi yang lain, datang dalam riwayat hadis lain, inni la ansa, bahawa aku tidak lupa. Jadi penafian nisyan ini daripada Nabi, kerana nisyan itu lazim, perkara itu menyebabkan kekurangan. Wa dhahabat ta'ifatun ila al-man'i hadha kullihi anhu, dan berpandangan satu kumpulan yang menghalang dan memustahilkan perkara ini semuanya. Wa qalu, mereka berkata, inna sahwa alaihi wasallam kana qasdan wa amdan liyasunna, lupa Nabi itu ialah dengan sengaja, dengan ada Nabi niat dan sengaja, liyasunna, supaya dapat dijadikan sunnah, dapat disyariatkan. Kata Qadhi Iyad, wa hadha qaulun marghubun anhu, ini perkataan yang tak betul ni, maghrub anhu, yang tidak digemari, tak betul lah. Mutanaqidul maqasidi, yang bertentangan maksud, tujuannya dan sebabnya bertentangan. Ada ke Nabi sengaja nak tinggal? Nabi menambah perbuatan yang menyebabkan batal? Jauh sekali, tak mungkinnya. Kalau tu imam sengaja buat perkara yang membatalkan sembahyang kerana tujuan nak sujud sahwi, itu batal, mana boleh. Jadi takkan Nabi buat perkara itu. La yuhla minhu ta'ilun, tidak layak padanya oleh la yuhla, tidak ada bahagian daripada faedah. Tak ada faedah. Pandangan ini tidak ada memberi apa-apa kebenaran dan faedah. Li'annahu kaifa yakunu muta'ammidan sahiyan fi hal, kerana bagaimana Nabi boleh dalam keadaan muta'ammidan, Nabi sengaja buat, tapi dalam keadaan yang sama Nabi lupa. Jadi sengaja dan lupa dalam masa yang sama. Wala hujjata lahum, dan itu tidak ada hujjah bagi golongan ini fi qaulihi, pada perkataan fi qaulihim, innahu umira bi ta'ammudi suratin nisyan liyasunna. Mereka kata lagi, mereka takwil kata Nabi ini disuruh untuk sengaja buat rupa perbuatan lupa tu supaya dapat membuat pensyariatan tentang hukum lupa. Maksudnya seakan Nabi disuruh sengaja buat perbuatan yang rupanya lupa untuk pensyariatan. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Nabi, inni la ansa au unassa li as-sunnah, aku ini lupa atau dilupakan untuk tujuan aku membuat pensyariatan. Jadi itu mustahil lah. Macam mana sengaja? Waqad athbata ahada al-wasfain, maka di sini telah mengisbat salah satu daripada dua sifat. Wa nafa munaqadati ta'ammudi wal qasdi, dan menafikan dengan bermustahilnya ataupun ternafinya sengaja dan juga bertujuan Nabi lupa tu. Nampak tak? Wa qala innama, dan Nabi kata lagi, ana basyarum mislukum. Ini nak tolak pandangan apa nama mereka yang kata Nabi sengaja ni. Innama ana basyarum mislukum, aku ni manusia seumpama kamu. Ansa kama tansawna, aku lupa sebagaimana kamu lupa. Fa idza nasitu fadhakkiruni, maka apabila aku lupa maka ingatkan aku. Wa qad mala ila hadza azimun minal muhaqqiqin min ummatina, dan telah bercenderung kepada pandangan ini
ramai atau orang-orang yang besar di kalangan ulama muhaqqiqin daripada imam kita, Imam Asy'ariyah kita. Wa huwa Abu, siapa dia? Abul Muzaffar Al-Isfiraini. Yartadihi ghairuhu minhum. Tetapi orang lain tidak redha, tidak setuju dengan pandangan ni. Wala artadihi, dan aku juga tidak setuju. Wala hujjata li hataini taifataini, tidak ada hujah bagi kedua-dua kumpulan ini fi qawlihi inni la ansa walakin unassa. Tak boleh mereka berhujah dengan hadis Nabi kata aku ini tidak lupa tetapi aku dilupakan. Idh laisa fihi nafyu hukmin nisyan bil jumlah. Kerana tidak ada pada hadis itu pensabitan hukum lupa secara umum. Penafian hukum lupa. Dalam hadis itu bukan, dia tidak kata Nabi dok lupa. Dia tidak menafikan lupa secara umum, tapi menafikan lupa itu Nabi lupa atau dilupakan. Maka lupa tetap berlaku. Tiada padanya nafyu hukmin nisyan. Penafian hukum lupa bil jumlah. Wa inna ma fihi nafyu lafzihi. Tapi yang ada dalam lafaz itu ialah penafian lafaznya. Maknanya tak boleh nafi lafaz lupa tu. Nabi lupa, ansa itu. Unasa lafaz dilupakan tak? Nabi dilupakan. Adapun lupa itu sendiri itu yang dinafikan inilah ansa. Wa inna ma fihi nafyu lafzihi wa karahat laqabihi, dan makruh gelaran tersebut. Kaqaulihi, seperti mana Nabi SAW sebut bi'sama li ahadum ayyakula, amat buruk sekali seseorang kamu berkata nasitu ayat kadza, aku lupa ayat begian-begian, walakinnahu nusiya, tetapi aku dilupakan. Ini juga sama ni. Masalah ini menggunakan lafaz aku lupa pada masalah ayat Quran kan. Seorang itu tak ingat ayat Quran. Jadi Nabi kata tidak eloklah kata aku lupa. Kerana Tuhan lupa ni, lupa Quran ni. Dosa ni. Jadi eloklah dikatakan unusia, aku dilupakan. Okey. Boleh dengar? Ustaz Muaz boleh dengar? Sebab sini bunyi hujan kuat ni. Au nafyul ghaflati, ataupun nafi ghaflah, nafi lalai. Wa qillatil ihtimam, dan sedikitnya ambil berat bi ambil salati, tentang urusan sembahyang, an qalbihi, daripada hati Nabi. Penafian itu menafikan lalai Nabi dalam sembahyang. Lakin syughila biha anha, tetapi Nabi yang itu bukan qillatil ihtimam, bukan ghaflah, tetapi syughila biha, Nabi sibuk dengan sembahyang, anha, sibuk dengan sembahyang daripada gerakkan sembahyang, sehingga terlupa dalam sembahyang. Wa nasiya ba'daha bi ba'd, Nabi lupa sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Kama taraka salata yaumal, ini sebagaimana Rasulullah meninggalkan sembahyang pada hari peperangan Khandaq. Hari Nabi perang Ahzab, gali parit, dinamakan juga sebagai peperangan Khandaq, kerana berlaku dalam perang Ahzab itu Nabi mengambil strategi menggali parit di sekeliling Madinah. Maka sembahyang Nabi kerana perlu menggali dengan segera, terlupa sembahyang pada hari itu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak gabung sekali. Nampak tak? Gabung sekali. Himpunkan 4 sembahyang. Hatta kharaja waktuha, sehingga keluarlah waktu sembahyang tersebut. Okay. Sehingga Nabi SAW kharaja waktuha, sehingga keluar waktunya. Wa syughila bitaharruzi minal adu, Nabi sibuk dengan untuk menjaga dan menyelamatkan daripada musuh ini, menjaga daripada, membenteng daripada musuh, anha, daripada sembahyang. Fa syughila bi ta'atin an ta'ah, maka lupa Nabi ni, Nabi sibuk melakukan satu ketaatan sehingga lupa ketaatan yang lain. Nampak tak? Jadi perkara itu dalam isu sebegini, antara sebab dikira sebagai uzur seorang itu lupa sembahyang. Lupa sungguh, bukan kerana dia lalai atau dia ni menangguh-nangguhkan sembahyang. Dia tak ingat. Jadi dalam kisah ini Rasulullah SAW, kerana perlu pada masa yang segera untuk gali parit itu, dan mereka ni sibuk membuat ketaatan, iaitu fisabilillah, ni peperangan ini, maka tertinggal sembahyang. Rasulullah qada sembahyang itu sekaligus.
Wa qila innal ladzi turika yaumal khandaqi arba'u salawatin. Katanya yang ditinggalkan pada hari peperangan Khandaq ialah 4 sembahyang. Az-zuhru wal asru wal maghribu wal isya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Wa bihi man dhahaba ila jawazi ta'khir as-salah fil harb. Dengan ini hujah mereka yang berpandangan kata harus melewatkan sembahyang ketika peperangan. Guna hadis inilah. Idza lam yatamakan min adaiha ila waqtil amni. Jika tidak mampu untuk menunaikannya, ta'khir as-salah ila jawazi ta'khir as-salah ila, boleh melewatkan sembahyang ila waqtil amni. Ila tu muta'alliqun dengan ta'khir, ya. Boleh lewatkan sehingga waktu aman. Wa huwa madhhabu syamiyyin. Ini mazhab golongan ahli Syam. Was-sahihu, dan pandangan yang ini, anna hukma salatil khawfi, hukum sembahyang khauf ini, kana ba'da hadha, berlaku setelah pada ini. Mana? Kan dalam berkait dengan wa in kun farija wa in kuntum berkait dengan hukum solat dalam solatul khauf ini. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalau tak mampu farijalan aw rukban, maka sembahyanglah dalam keadaan berlari ataupun menunggang. Maka di situ hukum berkait dengan solat khauf ini datang kemudian, dia menasahkan tentang peristiwa ataupun hukum melewatkan sembahyang sekaligus pada waktu aman ini. Maka fahuwa nasikhun lahu, dia menasahkan bagi hukum melewatkan sembahyang ini. Jadi dalam waktu sembahyang perang pun peranglah, tapi disyariatkan tentang sembahyang syiddatul khauf. Fa in qulta, jika kamu kata, fama taqulu fi naumihi sallallahu alaihi wasallam anis salah yaumal wadi, apa pandangan engkau tentang tidurnya Nabi SAW, tidur daripada sembahyang, sehingga keluar waktu sembahyang Nabi tidur ni, keluar waktu sembahyang pada yaumal wadi, pada hari al-wadi. Hari wadi ni berlaku dah sebelumnya. Nabi SAW ta'arrasa ni tidur pada lewat malam. Dalam satu pemusafiran Nabi para sahabat ni berhenti pada dalam musafir itu untuk tidur. Tu berlaku pada lewat malam dah. Maka Nabi pesan kepada Sayyidina Bilal untuk raqibul fajr, untuk dia memerhatikan fajar terbit. Dia yang ditugaskan untuk berjaga, untuk gerak orang ni apabila terbit fajar. Tiba-tiba semua tertidur. Nampak tak? Sehinggalah terbit matahari, barulah Rasulullah bangun, dia pula pergi gerak Sayyidina Bilal. Nampak tak? Jadi keluar waktu subuh itu. Macam mana tu? Fama taqulu fi naumi sallallahu anis salati yaumal wadi wa qad qala inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Pada Rasulullah dah sebut, sesungguhnya mata aku tidak tidur tetapi tidur hatiku. Dah ni macam mana boleh tertidur? Fa'lam, jawabnya, hendaklah kamu tahu, anna lil ulama'i an zalika ajwibatan isim anna muakhar. Ketahuilah pada para ulama pada demikian itu ada beberapa jawapan. Minha, antaranya, annal murada bi anna hadha hukmu qalbihi, bahawa yang dimaksudkan ini ialah hukum hati Nabi, inda naumihi, ketika Nabi tidur, wa ainaihi, dan matanya, fi ghalibil awqat, pada ghalib masa-masa begitulah keadaannya. Jadi perkara itu hukum hati ketika tidur dan mata pada kebanyakan situasi, kebanyakan waktu. Wa qad yanduru minhu ghairu dhalik, kadang-kadang berlaku secara jarang-jarang perkara selain pada itu. Kama yanduru, sebagaimana kadang-kadang berlaku min ghairihi, daripada selainnya, khilafu adatihi, perkara yang menyalahi adat Nabi. Jadi itu bukan secara umumlah, secara berlaku kadang-kadang dan juga jarang. Wa yusahhihu hadha ta'wila qawluhu, mensahihkan ta'wil ini qawluhu, oleh sabda Nabi SAW fil hadithi nafsah, pada hadis itu, fil hadithi nafsi, pada hadis itu sendiri disebut apa? Innallaha qabada arwahana. Nabi SAW sebut bahawa Allah lah yang memegang ruh-ruh kita. Allah Ta'ala pegang ruh-ruh kita.
Pada hadis berkaitan dengan tertidur pada hari wadi ni. Maka bila Tuhan kembalikan ruh, maka jagalah. Bila Tuhan tak lepas lagi, tak jaga lah. Okay. Mana tadi? Wa qawlu Bilalin fi. Dan perkataan Bilal pada tentang cerita hadis ini, ma ulqiyat alayya naumatun mithluha qat. Bilal pun kata, ma ulqiyat alayya naumatun mithluha qat. Tidak pernah dicampurkan ke atasku tidur seumpamanya langsung sebelum ni. Tak pernah sebelum ni aku tidur gini. Biasa aku boleh kejut. Tapi hari ni aku tidur tak pernah tidur macam ni. Nampak tak? Menunjukkan bahawa itu Allah yang menyebabkan mereka jadi lewat sembahyang subuh tu. Tuhan tak kembalikan lagi roh tu. Dia panggil roh yaqazah ni. Roh yaqazah ni yang mana keluar masa tidur. Bukan ruhul hayah. Bukan ruhul hayah. Ruh yaqazah. Jadi ruh yaqazah ni, dia ini jaga, maknanya kesedaran. Maka keluar ruh yaqazah. Roh hayah ada lagi sebab kita boleh hidup. Maka Tuhan tak kembalikan, maka tak sedar kita. Tak sedar. Kalau orang tu panggil tidur mati kan. Allahu yatawa, dalam Quran tu Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah lah yang mematikan seseorang itu ketika seorang itu sampai ajalnya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut. Dan orang yang belum mati, Allah Ta'ala matikan fi manamiha fayumsikul ukhra fi manamiha, pada tidurnya. Maka di sini ulama membahagikan roh tu ada dua, ruhul hayah, roh hidup yang mana bila keluar roh itu mati. Yang kedua ruh yaqazah. Ruh yaqazah ini bila keluar tu maknanya seorang itu berada dalam situasi dalam keadaan tidurlah. Walau syaa, mana tadi? Jadi walakin mithlu hadha, seumpama ini, innama yakunu minhu li amrin yuriduhu, hanya senya berlaku kepada Nabi kerana perkara yang Allah Ta'ala inginkan. Inna li amrin yuriduhu Allah min ithbati hukmin, berkait tentang mengisbatkan hukum, wa ta'sisi sunnatin, dan mengasaskan sunnah, wa izhari syar'in, dan menzahirkan persyariatan. Wa kama qala fil hadithil akhar, sebagaimana Allah Ta'ala Nabi SAW sebut dalam hadis lain, walau syaa Allahu la'aiqadhana, kalau Tuhan nak, Tuhan akan kejutkan kita. Walakin arada an yakuna liman ba'dakum, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin supaya itu menjadi hukum kepada orang selepas kamu. Itu huraian atau takwilan yang pertama. Athani, anna qalbahu la yastaghriquhu an-naum. Tanamu ainaya wala yanamu qalbi, tu kan. Apa tafsirannya? Yang kedua mengatakan bahawa anna qalbahu la yastaghriquhu an-naum, hati Nabi tidak akan menghabisi olehnya akan tidur. Menghabisi akannya oleh tidur. Maknanya tidur tak boleh kawal hati Nabi. Hatta yakunu minhul hadatsu fi, sehingga berlaku hadas. Berlaku hadas dalam tidur itu. Kita tidur tak sedar. Nabi tidur, bukan tidur yang sehingga yastaghriq, maknanya yastaghriq ni maknanya tidur yang tak sedar. Yastaghriqu fi naumil mustaghriq, tidur yang tak sedar lah, maknanya tidur yang dalam. Dia tidur ni ada fasa dia kan, ada fasa tidur. Nabi SAW bukan tidur yang tak sedar sehingga boleh berlaku hadas. Kita tu perkara yang menyebabkan batal wuduk ialah tidur, kerana tidur kita kadang tak sedar sehingga terpaksa orang kejut. Nabi tidak. Walima ruya annahu kana mahrusan, dan berdasarkan hadis bahawa Nabi SAW mahrusan, terjaga daripada apa? Daripada hadas. Nabi dijaga hadasnya, tak akan berlaku perkara keluar hadas dalam ketika tidur. Sebab tu Nabi SAW datang riwayat, Nabi lepas tidur, Nabi ada, bukan sokmah lah ni, Nabi terus solat. Kenapa? Kerana tidur Nabi ni terjaga daripada hadas. Wa annahu kana yanamu ala hatta yanfukha, dan bahawa Nabi SAW tidur sehingga Nabi berdekor. Ada.
Tapi dengkur Nabi terjaga dengan keadaan Nabi ni masih hati dia tidak tidur. Hatta yusma'a ghatituhu, sehinggalah didengar tidur Nabi ni sampai dengar berdengkurnya. Thumma yaqumu fayusalli, kemudian Nabi bangun dan sembahyang, wala yatawadda, dan Nabi tidak ambil wudu. Kenapa? Kerana tidak berlaku hadas. Hadis Ibn Abbas dan hadis Ibn Abbas al-Mazkur fihi wudu'uhu, yang disebut padanya wuduk Nabi inda qiyamihi minan naum, ketika bangun daripada tidur. Wa fihi naumuhu ma'a ahlihi, dan hadis ketika Nabi SAW tidur bersama ahli isteri Nabi. Fala yumkinu lihtijaju bi ala wudu'i SAW, maka tak boleh kita nak berhujah di atas berwuduknya Nabi bi mujarradi an-naumi, dengan semata-mata tidur saja. Dah kata Nabi ada tidur tu, Nabi bangun berwuduk, kenapa pula? Dia kata tak boleh nak buat hujah bahawa Nabi tidur itu jadi batal kerana sebab tidur. Kerana berlaku dalam riwayat-riwayat hadis bahawa tidur Nabi ni ada banyak, kadang-kadang tidur dengan isteri dia, tidur dengan keluarganya. Jadi tak boleh nak gunakan bahawa Nabi tidur itu lalai dan berlaku keluar hadas kerana sebab tidur. Idh la'ala dhalika limulasamatil ahli, kerana berlaku demikian itu jadi batal tu kerana sebab sentuh dengan isteri. Mula masatil ahli, menyentuh isteri, au li hadathin akhar, atau kerana ada hadas lain. Fa kaifa wa fi akhiril hadis nafsi, maka macam mana boleh demikian padahal pada akhir hadis itu disebut thumma nama hatta sami'tu ghatitah. Dalam hadis itu sendiri disebut bahawa Nabi lepas bangun sembahyang tu Nabi tidur dan aku dapat dengar, Ibn Abbas kata aku dengar dengkuran Nabi. Thumma uqimatis salah, kemudian didirikan sembahyang, fa shalla wa lam yatawadda, Nabi sembahyang dan Nabi tidak berwuduk. Jadi Ibn Abbas bangun ni merhatikan Nabi bangun, Nabi ambil wuduk pada sembahyang malam. Pada sembahyang malam. Jadi tidak ada hujah bahawa wuduk kerana sebab tidur, kerana boleh jadi Nabi berwuduk kerana sentuh isteri. Maka dan bukti jelas lagi dalam hadis yang sama setelah itu, Ibn Abbas kata Nabi tidur sekejap setelah bangun sembahyang malam sehingga aku dapat dengar dengkuran Nabi. Kemudian lepas tu Nabi kejut bangun sembahyang subuh, Nabi sembahyang tanpa berwuduk. Wakila, dan ada yang mengatakan penafsiran hadis tanamu ainaya wala yanamu qalbi itu. Wakila la yanamu qalbuhu min ajli annahu yuha ilaihi fin naumi, bahawa tidak tidur hati Nabi dari kerana Nabi ini diwahyukan dalam ketika tidur pun. Jadi para Nabi ini ada wahyunya dalam bentuk tidur. Maka kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula fayuhya bi idnihi ma yasha. Jadi ada salah satu bentuk daripada wahyu Nabi ialah wahyu ketika Nabi tidur. Jadi hati Nabi sentiasa terjaga. Walaisa fi qissatil wadi, dan tidak adalah pada kisah Nabi itu terlupa sembahyang subuh, dalam kisah berlaku Nabi duduk di wadi, di lembah itu, illa naumu ainaihi, kecuali tidur mata, an ru'yatis syamsi, daripada melihat matahari. Walaisa hadza min fi'lil qalbi, dan ini bukan daripada perbuatan hati. Wa qad qala alaihi salam innallaha qabadha arwahana, Allah Ta'ala mengambil ruh kita. Walau sya'a la raddaha ilaina fi hinin ghairi hadha, kalau Tuhan ingin, nescaya Tuhan boleh kembalikan roh kita pada masa yang bukan masa ini. Maknanya pada masuk waktu atau lama lagi boleh. Jadi kita ni jadi tertidur ni kerana Allah yang pegang roh kita, maka kita tak sedar. Tuhan nak kembalikan bila-bila boleh. Fa'in qila, maka jika dikatakan falaula adatuhu min istighraqin naumi lama qala li Bilalin, kalaulah bukan adat Nabi itu istighraqin naum, tidur yang sungguh-sungguh ni, tidur lama ni, tidur yang tak sedar ni, nescaya lama qala, Nabi tak akan berkata kepada Bilal ikla' lana subh. Nabi tak akan kata kepada Bilal ikla' lana subh. Apa maksud? Ihfaz, jagalah subuh kepada kita. Ada orang guna dalil ni pula, dia kata kan Nabi pesan kepada Bilal suruh dia jaga subuh, ikla' lana as-subh, jaga bagi kami akan sembahyang subuh, akan waktu subuh.
menunjukkan bahawa Nabi suruh orang jaga. Nabi suruh orang jaga. Tidakkah itu menunjukkan berlaku istiraqun naum, berlaku tidur yang maknanya tak sedar ni? Jadi itu iskal dia, itu kemuskilannya. Faqila fil jawab. Maka dikatakan pada jawapan berkaitan dengan masalah iskal ini, innahu kana min sya'ni alaihi salam at-taghlisu bis-subhi, adalah daripada kebiasaan Nabi. Sya'nihi, kebiasaan Nabi, Nabi taghlis. Taghlis ni makna semayang pada waktu gelap, pada semayang subuh. Gelap lagi, faham tak? Jadi gelap tu maksudnya masuk subuh lah. Ini sunat di sisi mazhab Syafi'i. Kita sunat at-taghlis fi subhi. Semayang subuh tu pada masa gelap. Fajar terbit dah, tapi langit tak cerah lagi. Fajar je terbit. Pada ufuk terbit fajar. Maka itu awal subuh. Pada mazhab Hanafi, sunat al-isfar. Sunat al-isfira. Mana? Apa nama ni? Semayang ketika langit dah cerah, tapi belum keluar matahari. Sebab keluar matahari itu dah kira sebagai apa? Kira sebagai habis subuh. Ni mazhab Hanafi dilewatkan subuh sehingga dah boleh kenal muka sama masing-masing. Dulu kan tak ada lampu. Pada di sisi Syafi'i gelap, maknanya seorang tu tak akan kenal seorang tu kalau waktu subuh. Taghlis ni pada awal subuh, waktu gelap. Pada isfirar ataupun pada di sisi mazhab Hanafi, waktu kekuningan maksudnya waktu dilewatkan subuh sehingga jelas. Kalau dalam keadaan seorang tu bertemu, dia boleh kenal ni siapa-siapa. Kita boleh perhatikanlah waktu subuh. Tapi bukan maksudnya di luar waktu subuh. Matahari belum keluar daripada ufuk walaupun sikit, masih dalam waktu subuh, tapi waktu kemudian sikit. Wa mura'atu awalil fajri, dan untuk menjaga awal fajar. La yasihu mimman namati ainuhu, tidak sah berlaku daripada orang yang matanya tertidur. Idh huwa zahirun yudrak bil jawahir zahirah, kerana itu nyata sangat perkara berkaitan melihatnya awal fajar ini dapat idrak, dapat dicapai dengan jawarih az-zahirah, anggota zahir. Maka fawakkala Bilal, maka Nabi mewakilkan Bilal bi mura'ati awalihi, untuk memerhatikan awal subuh, liyu'limahu bidzalik, supaya Bilal dapat memberitahu Nabi, kama huwa syughila bi syughlin ghairi naum an mura'ati, sebagaimana lau syughila, Nabi ini sibuk bi syughlin ghairi naum, dengan perkara-perkara urusan yang bukan tidur pun, an mura'atihi, daripada memerhatikan fajar. Jadi sebab itulah tujuan semata-mata nak mematikan fajar dan awal subuh. Kalau waktu lain, kalau contohnya bukan tidur pun, Nabi sibuk dengan benda lain pun, Nabi suruh wakilkan orang lain. Tak pelik lah, bukan makna Nabi ni lalai. Kerana awal fajar itu terpaksa dicerap, terpaksa diperhatikan terbit fajar. Fa'in qila, maka jika dikatakan lagi, fama makna nahyihi alaihi salam an qauli nasi itu, maka apa sebab larangan Nabi larang sebut nasi itu. Wa qala alaihi salam inni ansa, walhan Nabi sebut aku ini lupa, kama tansawna, sebagaimana kamu lupa. Fa idza nasitu, apabila aku lupa, fadzakkiruni, peringatkan aku. Wa qala, dan Nabi kata, laqad azkarani kadza wa kadza rahimallahu fulan, moga Tuhan memberi rahmat kebaikan kepada si fulan, dia memperingatkan aku ayat biang-biang, kuntu unsituha, yang mana aku tu tak ingat. Jadi sahabat ni ingatkan ayat ini. Maka iskal ni macam mana jawapannya? Fa'lam, ketahui oleh kamu, akramakallah, moga Allah Ta'ala memuliakan kamu, annahu la ta'aruda fi hadhil alfaz, tidak berlaku ta'arud, bertentangan pada lafaz ini, tak ada berlaku pertentangan pun. Jadi macam mana nak fahamnya? Amma nahyuhu an ayyuqala, adapun larangan Nabi untuk berkata nasi tu ayata kadza wa kadza. Nabi kata larang, Nabi kata jangan seorang tu kata aku lupa ayat ini. Maka larangan itu fa mahmulun ala ma nusikha fi'luhu minal Quran, maka ditanggung di atas apa yang dinasahkan perbuatannya daripada Quran, ditanggung di atas ayat-ayat yang telah dinasahkan. Ai innal ghaflata fi hadza lam takun minhu, bahawa lalai dan lupa ini bukan daripada pihak Nabi.
lakinna Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala ittarahu ilaiha, Allah sengaja melupakan kepada ayat itu, liyam huwa ma yasha'u wa yuthbit, untuk Allah Ta'ala nak padamkan, nak nasahkan mana-mana ayat yang Tuhan nak, dan Tuhan nak tetapkan mana-mana ayat. Jadi dilupakan tujuan apa? Tujuan untuk berlaku pensyariatan nasah kepada sebahagian ayat. Wa ma kana min sahwin, dan itu bukan kerana sebab lalai lupa, au ghaflatin min qalbi, atau lalai daripada hati, tadhakkaraha saluha an ghaflatin min qalbihi tadhakkaraha, lalu dia teringatnya, saluha an yuqal fihi, yang boleh kita katakan, dikatakan padanya, ansa, aku lupa, gitu. Okay. Wa ma kana min sahwin wa ghaflatin min qablihi tadhakkaraha, ma kana min sahwin wa ghaflatin min qalbihi tadhakkaraha, lalai atau lupa yang lepas tu dia ingat, saluha an yuqal, maka perkara itu boleh kita kata, nak ansa, aku lupa. Nampak? Wa qad qila, dan sungguhnya dikatakan, inna hadha minhu sallallahu alaihi wasallam ala tariqil istihbabi fi annahu yudhiful fi'la ila khaliqihi. Kata boleh dikatakan bahawa ini berlaku atas jalan istihbab, galakkan, bahawa disandarkan perbuatan kepada penciptanya. Wal akharu ala tariqil jawazi liktisabil abdi fih, dan yang satu lagi Nabi kata lupa tu, dilupakan sandaran perbuatan pada pencipta, iaitu Allah. Yang satu lagi Nabi kata lupa tu atas jalan jawazi, atas jalan keharusan, atas jalan iktisabil abdi fih, ada kasbun, ada usaha hamba padanya. Wa isqatihi alaihi salam, dan menggugurkannya, lima asqata min hadhil ayat, menggugurkan daripada apa yang digugurkan daripada ayat-ayat itu, jaizun alaihi, harus ba'da balaghi ma umira bi balaghihi, harus setelah Nabi menyampaikan apa yang disuruh sampai. Mana? Katakanlah Nabi terlupa ayat kan, lalu sahabat tegur, tak ada masalah dah, kenapa Nabi telah menyampaikan Quran. Jadi ayat atau surah tersebut Nabi dah bacakan sampai kepada sahabat, maka berlaku lalai atau lupa, tujuan untuk makmum tegur tu kan, itu tak ada masalah dah. Berlaku jaizun alaihi ba'da balaghi, setelah disampaikan wahyu, ma umira bi balaghi, apa yang disuruh sampai, wa tausilihi ilal ibad, dan disuruh untuk menyampaikan kepada hamba Allah. Thumma yastadhkiruha min ummati, kemudian Nabi istidhkar, yastadhkiruha, Nabi tanya balik daripada umatnya. Okay. Au min qibali nafsi, atau diri Nabi sendiri. Nabi, umatnya memperingatkan, makna sahabat ingatkan Nabi, ada ayat tertinggal ke sini ke, ataupun Nabi ingat semula. Illa ma qadallahu azza wa jalla naskhahu. Okay. Kecuali apa yang Allah Ta'ala tentukan penasakhannya. Wa mahwahu, dan ayat itu dihapuskan minal qulub, daripada hati. Wa taraka istilkariha, dan meninggalkan memperingatkannya. Jadi kecuali ayat-ayat yang Tuhan dah tentukan bahawa ayat itu dimansuhkan, maka itu memang dibuang daripada hati dan dilupakan untuk memperingat balik. Wa qad yajuzu an yansa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma hadza sabilu karratan, dan sungguhnya harus bahawa lupa Nabi apa yang dalam bentuk ini karrah, beberapa ketika sahaja. Wa yajuzu an yunassihi minhu qabla al-balagh, dan harus bahawa dilupakan Nabi sebelum al-balagh, sebelum disampaikan wahyu, ma la yughayyiru nazman, apa yang tidak akan mengubah susunan ayat, mengubah bacaan Quran, wala yukhallitu hukman, dan tidak akan mencampurkan sama-sama hukum tu, mimma la yudkhilu khalalan fil khabar, daripada perkara yang tidak memasukkan ada kecacatan pada pengkhabaran wahyu. Thumma yudhakkiruhu iyahu, kemudian diperingatkan Nabi akan ayat tersebut. Itu. Jadi itu boleh berlaku. Ma sabilu karratan, pada ketika-ketika sajalah, bukan sentiasa, bukan kebiasaan. Wa yastahilu dawamu nisyanihi lahu, dan mustahil berkekalan lupa bagi perkara itu. Lihifzillahi kitabah, kerana Allah menjagakan kitab Al-Qurannya. Wa taklifihi balaghah, dan Allah mentaklifkan Nabi untuk menyampaikan wahyu daripada Al-Quran itu.
Kemudian kata pengarah rahimahullah, faslun fir raddi ala man ajaza alaihimus saghair. Wallahu taala a'la wa alam. Insyaallah. Ada soalan tak? Kalau tidak, kita akan sambung pada esok hari insyaallah taala. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa anu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu subhanahu wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.